الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. Tidak ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Sunnatullah fil ladzina khalau min qablu, yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang ditetapkan berlaku, yang tetap. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu, nabi-nabi yang telah lalu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah dan serta mereka takut melanggar perintahnya. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka pula tidak takut pada sesiapa pun melainkan Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah menjadi penghitung akan segala apa yang berlaku dan dilakukan oleh makhluknya untuk membalasnya. Kita masih lagi dalam ayat yang bercakap tentang keluarga Nabi SAW, ataupun secara khususnya tentang peristiwa anak angkat, hukum anak angkat. Zaid bin Harithah menjadi anak angkat Nabi, dan kemudian dia dikahwinkan dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsh. Keadaan mereka tidak bahagia dengan perkahwinan ini, sekalipun sudah lama berumah tangga dan mempunyai anak Usamah bin Zaid yang akhirnya menjadi seorang panglima perang yang terkenal dalam sejarah Islam. Kemudiannya di sebalik hukum ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan tradisi dan adat jahiliah, iaitu anak angkat bagaikan anak sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya dengan cara menyuruh supaya Zaid ceraikan isterinya kerana tidak bahagia, dan kerana beberapa kali Zaid mengadu kepada Nabi yang isterinya derhaka, isterinya sombong terhadapnya. Lalu Nabi berterus terang kepadanya, walaupun dalam keadaan yang begitu berat, kerana masyarakat menyatakan menganggap anak angkat adalah anak kandung, sama dengan anak kandung. Sekalipun begitu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya berterus terang beritahu kepada Zaid, ceraikan isteri kamu. Zaid cerai, dan Allah perintahkan pula, bukan saja perintah, Allah kahwinkan, zawwajnakaha, Allah kahwinkan Zainab dengan Nabi SAW. Kemudiannya ayat ini ada hubungan dengan perkara itu. Maka na'alan nabiyyi min haraj, tidaklah ada sebuah keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum begitu, hukum Nabi dalam kahwin dengan Zainab binti Jahsh, jangan ambil kira segala apa yang dikata orang terhadapnya. Hukum Allah adalah perintah Allah. Oleh yang demikian, bagi Nabi tidak ada sebuah keberatan untuk melakukan hukum itu. Maka na'adan Nabi maknanya tidak sesuai kepada Nabi untuk mengambil perhitungan apa yang dikata orang. Orang kata itu satu perkara yang tidak memberi apa-apa kesan terhadap Nabi SAW. Dalam konteks ayat ini, Nabi SAW berkahwin dengan Zainab, tidak ada sebarang dosa padanya. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu Nabi melakukan suatu kebenaran, suatu hukum yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, tidak ada sebab mengapa Nabi malu kepada orang ramai. Nabi tidak malu kerana perkara yang harus, perkara yang halal, tak wajar kita malu untuk melakukan perkara yang halal dan perkara yang harus. Yang kita malu ialah perkara haram, perkara yang dicela oleh syarak, perkara yang tidak sesuai untuk dilakukannya, salah dengan Allah Subhanahu wa taala, salah dengan masyarakat dan salah dengan manusia seluruhnya. Itu sewajarnya Nabi dan umat ini malu. Kadang-kadang ada berlaku seorang yang ada isteri tapi isterinya mandul. Isteri mandul lah kita katakan. Jadi wajarkah dia bersabar untuk menahan diri dia daripada melakukan kehalal, iaitu kahwin seorang lagi lah, kita katakan macam itulah. Sebabnya dia ada alasan bagi dia, kerana isteri dia mandul. Tapi kena pasti dulu lah mandul siapa. Mandul malu sebenarnya. Pastikan terlebih dahulu dia tidak ada keturunan. Jadi adalah lebih baik baginya memilih satu jalan yang dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan isterinya seharusnya betul terang izinkan suaminya untuk berkahwin, untuk mengambil madu kepadanya. Jika dia tak suka dan betul terang kepada dengannya, ada satu jalan lain iaitu jalan berpisah. Itu juga dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada sebab-sebabnya yang tertentu. Jadi yang disebutkan di sini jika tujuannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baginya, sekalipun orang kata apa pun orang katanya. Boleh jadi orang kata tua dah, berhenti dekat tu lah umpamanya. Tak ada istilah tua bagi orang lelaki. Kalau dia sedar lah, tapi kalau dia tak sedar dia rasa tua juga. Setengah orang katanya dia tak sedar, dia rasa muda. Tidak, dia rasa tua tapi dia tak sedar. Sebenarnya dia orang Arab kata kalau dia tak bertongkak tu muda lah. Kalau bertongkak tu barulah tua. Tapi ada juga tongkat orang hari ni pun, hari tongkat tu gaya dia, bukan maknanya tua, betul, gaya dia. Tu yang kedua. Apapun keadaannya, kita nak sebutnya ini, Nabi SAW disuruh supaya tetapkan diri dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus hendaklah membelakangi segala adat, segala budaya yang bercanggah dengan syarak. Budaya yang bercanggah dengan syarak hendaklah dihapuskan. Menjadi tanggungjawab bagi umat Islam menghapuskan budaya ini, kerana dia bertentangan dengan hukum syarak. Mana-mana hukum yang bertentangan dengan hukum syarak, kita katanya adat lah, budaya lah, dan berbagai-bagai lagi. Ini tidak sewajarnya dipelihara, kerana dia menghapuskan agama, meletakkan adat itu lebih tinggi daripada agama. Allah adalah satu alamat kufur kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ayat ini memberi satu pilihan kepada kita, sama ada kita beriman ataupun tidak beriman. Jika kita beriman, maka kita tidak ada pilihan selain daripada mengambil perkara yang halal, melakukan perkara yang halal saja. Kalau kita memilih iman, kalau kita memilih untuk tidak beriman, kita punya masalah dan kita akan tanggung akibat daripadanya. Islam menunjuk jalan kepada manusia, tidak ada yang membawa kerugian kepada mereka. Tetapi setiap langkah yang dilalui di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala akan menemukannya dengan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita dipilih sama ada untuk beriman ataupun tidak. Tapi setiap satu ada bayarannya, ada harganya. Ada harga. Jika kita ingin beriman, kita akan membayar harganya. Kita berhadapan dengan orang ramai, orang kata berbagai-bagai lagi, itu harganya. Tetapi manakah kita berperkara mempertahankan perkara yang halal,
maka kita tak bersedia untuk dikata orang sekalipun kita melakukan perkara yang haram. Itu juga harus dipertimbangkan oleh setiap orang yang memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita baca dulu, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak wajar bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, apabila Allah memutuskan suatu hukum, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hukum, tidak wajar baginya memilih yang lain daripada Allah. Tidak ada wajar, tak ada pilihan lagi di hadapan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesungguhnya telah melakukan satu kesesatan yang nyata. Satu kesesatan nyata. Anak angkat adalah anak angkat, anak kandung adalah anak kandung. Jangan campurkan dua-dua ini sekali jalan. Anak angkat pun anak kandung pun anak angkat. Tak boleh. Itu. Anak angkat satu perkara, anak kandung satu perkara yang lain. Adab dan budaya satu perkara, Islam satu perkara yang lain pula. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu, sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Sunnah maknanya peraturan Allah. Sunnatullah, peraturan Allah, kita sebutnya undang-undang Allah. Semuanya ini membawa arti yang sama. Sunnatullahi, peraturan Allah yang tetap berlaku juga kepada Nabi-Nabi yang telah lalu. Bukan hanya sunnatullah ini berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi mana-mana Nabi pun macam tu. Dia berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan budaya, berhadapan dengan tradisi dan berbagai-bagai lagi. Jadi kalau begitu, ini bukan satu perkara baru. Ayat ini memberi suatu perasaan lega sikit kepada Nabi, kerana dia bukan berseorang, bukan bersendirian dalam melakukan amalan yang seumpama ini, tetapi ada juga orang lain yang namanya Nabi, yang namanya juga Rasul menghadapi perkara yang sama, iaitu menghadapi arus tentangan daripada masyarakat. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Sunnah Allah, peraturan Allah yang tetap berlaku juga pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ingatlah, perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya, yakni pada alam lain, pada alam langit, alam kauniyat, alam langit, alam bumi. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu, dia tetap berlaku. Kerana makhluk lain daripada manusia ini makhluk yang tau'an wa karha, sama ada secara paksa ataupun secara sukarela. Secara sukarela, makhluk lain daripada manusia ini melakukannya dengan sesempurna yang mungkin. Tetapi manusia ini diberi sedikit kelonggaran, bukan sedikit kelonggaran, diberi pilihan kepadanya, dan ada harga terhadap setiap pilihan yang diambil olehnya. Sama ada dia mahu lakukan ataupun tidak mahu lakukannya hukum Allah itu, maka dia akan menerima akibat dan padahnya. Surga kepada orang yang beriman, neraka terhadap mereka yang kufur kepada hukum Allah yang telah ditetapkan. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang telah lalu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah, serta mereka takut melanggarkan perintahnya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung. Rasul-rasul Allah, mereka berada dalam satu barisan. Mereka dikumpulkan dengan satu sifat, dengan sifat-sifat siddiq, benar. Mereka benar dengan diri mereka, benar dengan Allah. Mereka sedia menanggung apa jua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuballighuna risalatillahi. Nabi-nabi yang telah lalu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah. Untuk menyampaikan syariat Allah kepada manusia, untuk menjadi seorang pendakwah, bukan satu perkara yang mudah.
ambil kitab, letak dalam beg kita, sekat motorkan, cari masjid, baca blam, habis pendakwah bebas namanya. Tidak. Untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya hendaklah ada pada seorang itu sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Kalau tak ada sifat Nabi, macam mana kita nak berdakwah? Tak boleh. Dakwah kerja Nabi, tabligh di kerja Nabi. Siddiq sifat Nabi, amanah sifat Nabi, tabligh sifat Nabi, fatanah sifat Nabi. Ini 4 perkara. Bila ada 4 perkara ini, selamat kita menjadi seorang muballigh, seorang pendakwah. Jika tidak, misalnya kita tidak ada sifat amanah, kita hanya bercakap saja, tetapi apa yang kita cakap itu lain daripada yang kita lakukannya. Cakap kita mungkinlah berani, boleh jadi berani, boleh jadi juga mengandungi unsur-unsur falsafah. Sedap dia punya pemikiran tu, dia atur, bukan main teratur. Tapi tidak beramanah. Tidak beramanah. Sempurnakah seorang pendakwah yang tidak beramanah, tetapi ada padanya fatanah, ada padanya tabligh, ada padanya siddiq, ada misalnya, tapi tidak beramanah, tidak akan ke mana-mana sebenarnya. Bolehlah jadi dia sebagai, biarlah bukan dia ke kita siapa pun sebenarnya. Perkara ini menjadi tanggungjawab kepada semua orang. Nabi-nabi dahulu sifatnya yuballighuna risalatillahi, mereka menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Itu tugas nabi-nabi, balligh ma unzila ilaik. Yang kedua, wala wa yakhshawnahu, mereka takut pada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan juga mereka tidak takut pada sesiapa pun selain daripada Allah. Itu nabi-nabi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah menjadi penghitung. Ayat ini menggambarkan betapa resahnya, betapa sulitnya Nabi SAW untuk menerima kenyataan bahawa Zainab itu isterinya. Amat sulit baginya. Justru itu ayat ini seolah-olah memberi sedikit rasa kebahagiaan, rasa tenang, rasa terhibur apabila dihiburkan dengan sejarah nabi-nabi yang terdahulu. Orang lain pun ada yang lebih berat lagi daripada itu, ada lagi, tetapi mereka tidak berganjak daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadapnya. Oleh yang demikian, kalau kita sendiri pun sebenarnya menghadapi saat-saat yang seumpama ini, kita cari ramai lagi orang macam kita. Ramai, sana sini semuanya ramai. Kadang-kadangnya orang kat rumah kita pun ada juga macam tu. Ada orang yang dia cakap, dia katanya dia baru mengalami satu penyakit. Tiba-tibanya penyakit itu pada mulanya dia merasa sangat-sangat duka cita kerana mungkin dalam 2-3 bulan lagi ataupun setinggi-tingginya 6 bulan lagi dia akan tamat riwayat hidup dia. Rupa-rupanya orang yang berpenyakit seumpama itu bukan dia seorang. Setiap keluarga adalah satu dua penyakit itu. Malah di kampung dia sendiri pun ada. Malah pula ada pula persatuan yang seumpama itu, punya persatuan penyakit macam tu ada. Jadi dia rasa lega, dia seorang lah kalau macam tu. Anak orang pun ada macam tu juga. Jadi inilah dia lebih kurangnya pendekatan yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Selepas menceritakan hal Nabi, dia cerita sedikit hal Rasul-Rasul yang terdahulu. Juga mereka ini menghadapi masalah apabila berhadapan dengan adat dan budaya pada zaman mereka. Namun begitu akhirnya Allah menyatakan wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah menjadi penghitung dalam perkara ini. Allah mereka menghitung dan membuat suatu jawapan yang cukup menguntungkan kepada siapa yang patuh pada perintahnya. Seterusnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah Subhanahu wa taala a'lam.